yang fitnah fitnah antara sahabat dengan sahabat. Saya tak berani kan tuan-tuan cerita, tapi situlah tempat di mana badan Saidina Hussein, tempat Saidina Hasan ada dekat situ. InsyaAllah perempuan Ali Zainal Abidin dekat situ, dekat Baqi'. Jadi keturunan Rasulullah SAW ni sekarang ni, yang keturunan Habaib ni, keturunan Rasulullah SAW, dia tak lari pada dua, Saidina Hasan, Saidina Hussein. Dia tidak ada yang lain tak Hasan, Hussein. Jalur silsilah para Habaib sekarang mengalir darah Saidina Hussein, Saidina Hasan. Jadi pelik kadang-kadang ada puak-puak W ni, saya tak boleh cakap puak-puak W ni, mereka mengatakan tidak ada keturunan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Istighfar Habis Imam Mahdi tu datang daripada keturunan siapa? Imam Mahdi tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, di mana manusia sedang dilanda dengan fitnah, pembunuhan sama sini, zina merata, maka keluarlah namanya seperti namaku. Nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita ziarah dalam dulu Kita ziarah dalam masjid dulu. Dalam masjid ni sekarang orang tengah itikaf, jadi suara saya tak boleh kuat sangat. Sekarang ni waktu-waktu orang nak itikaf. InsyaAllah kita ziarah dalam dulu. Sekarang ni saya kat pintu 22, 21, 22, 21, 22. InsyaAllah. Sekarang udah Madinah ni, subhanallah Madinah dengan Mekah ni cuaca dia. Madinah ni kalau panas dia, kalau musim panas dia lagi panas daripada Mekah. Kalau musim sejuk dia, lagi sejuk daripada Mekah. Kalau Mekah pula, kalau musim panas dia tak panas macam Madinah. Kalau musim sejuk dia tak sejuk macam Madinah. Subhanallah. Sekarang ni 42 darjah Celsius 45. Tengah hari boleh sampai 52. Back. أقول لعمي شنطة يعني هو لا هو الرايح. Kaki ustaz. sorry. Subhanallah. Sekarang ni subhanallah alhamdulillah. Cantik ya Allah, rindunya Madinah. Sekarang ni orang tengah cantik ya Allah, rindunya Madinah. Sekarang ni orang tengah waktu iktikaf. Inilah tempat orang iktikaf. Jadi mereka malapkan lampu Ini bukan kamera saya yang gelap tapi memang dia malapkan lampu. Dia kurangkan brightness lampu supaya orang boleh tidur untuk iktikaf. Subhanallah, cantik Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, minum dulu tuan-tuan. Bismillah, minum dulu sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi air Zamzam ni, air Zamzam kat Madinah ni, Madinah tak ada telaga Zamzam Madinah tiada telaga Zamzam. Jadi air telaga Zamzam tu di Mekah. Jadi air Zamzam ni semua dibawa dari Mekah. Okey, sekejap saya nak cerita sikit tentang payung-payung dekat Mekah ni.
Okey, sekarang ni follower saya ada tak dari Brunei? Yang tengah tengok ni ada tak dari Brunei? Ada tak yang dari Brunei? Ada tak yang dari Brunei? Siapa ada dari Brunei tulis kejap. Brunei join here. Okey. Untuk terima kasih Brunei. Payung-payung dekat Madinah ni dibayar oleh Sultan Brunei. Subhanallah, buka dengan tutup dia dibayar oleh Sultan Brunei. Subhanallah. Dibuka, tutup, dibuka, dibayar oleh Sultan Brunei. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih kepada Sultan Brunei. Subhanallah. Allahu Akbar. Insya-Allah. Subhanallah. Hebat Sultan Hasanul Bolkiah. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Masya Allah, Sultan Brunei ni dia memiliki sifat seperti sahabat, iaitu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, seorang kaya, suka bersedekah. Subhanallah. Semoga Allah merahmati para sultan kita. Amin. InsyaAllah. Ini atas saya ni salah satu kubah. Saya nak pergi tempat yang bukan tempat ni, depan sana. Tingkap yang akan dibuka setiap kali lepas subuh, dia akan dibuka. InsyaAllah. Minta maaf saya tak boleh baca mesej satu-satu. Sebab satu tengah berjalan, yang kedua tengah pegang selipar. Sekejap tuan-tuan tuan-tuan kalau masuk selipar dalam masjid, buat macam ni, supaya kotoran dia tak jatuh. Buat macam ni, ataupun masukkan dalam plastik. Saya tak ada plastik. InsyaAllah. Jadi kita letak sini dululah. Kita letak slipper sini dulu, sambil-sambil jalan. Sekejap Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak letak slipper dulu. Slipper ni cara nak letak dia, sini satu, sini satu. Cara nak selamat slipper tak hilang, 136 satu. Saya letak sini satu. Dekat Madinah, cara nak selamat dia, letak sini satu, sana satu. Tapi kena ingat nombor 137, 137, 136. Ingat 136, 137. Kalau tak tuan-tuan, hari-hari tuan-tuan beli slipper baru. Subhanallah tuan-tuan. Saya berada dekat payung dekat dalam ni. Inilah tempat di mana satu-satunya payung yang ada dalam Masjid Nabawi. Subhanallah. Jadi dia akan terbuka, akan tertutup. Ilmu baru. Wah, idea betul. Jangan bagilah. Tidak tuan-tuan, hari ni beli slipper baru. Saya dah tak boleh kira dah berapa kali dah slipper saya hilang. Subhanallah. Jadi payung ni akan terbuka, tertutup. Nampak atap Subhanallah. Dekat sini adalah mantiqah, di mana akan ada pengajian-pengajian ataupun pusat-pusat pengajian. Jadi pagi-pagi lepas subuh, Allahumma salli ala Muhammad, mereka akan mengaji dekat sini. Para ahli Quran, siapa yang ada anak-anak yang nak hantar mengaji dekat Madinah, dekat sini ada maktab dia. Ada maktab. Jadi salah satu dia kena ada igamah lah, kena daftar igamah dekat situ baru boleh mengaji sini. Ataupun kalau untuk jemaah umrah macam mana? Untuk jemaah umrah banyak. Syekh dia akan duduk dekat sini. Syekh dia akan duduk dekat tembok ni. Nampak tembok ni? Dia akan panggil. Ta'ala Syekh, ta'ala Syekh. Dia boleh cakap Melayu ada. Subhanallah. Pintu dia sini. Ni. Jadi Syekh-Syekh Madinah ni, mereka akan inilah kerusi Syekh. Kerusi Syekh. Mereka akan duduk sini. Buat ada pengajian.
untuk lelaki je ke? Sofa setakat ni untuk lelaki. Sebab saya tak pernah masuk bagi perempuan. Ni tuan-tuan. Depan saya ni adalah Raudah. Nak masuk pintu ke Raudah ni. Ni adalah makam baginda Nabi SAW. Tuan-tuan nampak kubah hijau tu? Tuan-tuan nampak kubah hijau tu? Bawah tu adalah rumah Nabi SAW ataupun makam baginda Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni adalah tapak asal. Dulu ni belakang ni ada nama dia pintu Jibril. Okey. Belakang ni adalah rumah-rumah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang ni adalah rumah baginda isteri-isteri baginda Nabi sallallahu. Dulu kalau nanti saya tunjuk dia punya maps. Siapa yang ada nombor saya akan tunjuk dekat dalam story. Rumah sahabat, rumah isteri sallallahu alaihi wasallam bersebelahan sebelah. Sekarang dah hancur dia dah ratakan untuk pembesaran Masjid Nabawi. Subhanallah. Maaf suara saya tak boleh kuat sebab orang tengah buat amalan. InsyaAllah kita berjalan lagi. Kita akan pergi setiap tempat sejarah kita pergi, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, lupa nak bagi tahu tadi, di depan dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah Saidina Abu Bakar, sebelah Umar, dekat depan tu ada satu kubur kosong. Dekat depan tu, dekat dalam putaran makam Rasulullah SAW punya makam, ada satu kubur kosong. Situlah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam akan disemadikan. Di situlah kuburnya. Ada satu kubur kosong. Masya Allah kan. Nabi Isa AS memohon kepada Allah SWT, Ya Allah, jadikanlah aku umat Muhammad. Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Taala. Nabi Isa Isa ibnu Maryam, Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi SAW. Maka Allah Taala kabulkan doa Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa AS diangkat ke langit. InsyaAllah akan turun membantu Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi bersama-sama memerangi Yahudi dengan Dajjal. Subhanallah. Jadi pintu ni tuan-tuan, ni antara pintu lama lah, 37, 38 sebelah dia. Ni 37 ni. Macam mana dekat dalam Masjid Nabawi ada pintu, lepas tu dekat luar pun ada pintu. Jadi depan saya ni, tuan-tuan tengok depan saya ni, sekejap tak nampak. Okey, depan saya ni, tuan-tuan tengok depan saya ni, sekejap tak nampak. Okey, depan saya ni, dari sini, daripada Babul Bilal sampai hujung adalah kawasan lama. Ni kawasan lama. Yang ni kawasan lama. Yang ni kawasan baru. Ni kawasan baru. Jadi sini semua kawasan baru. Ni semua kawasan baru. Jadi ni kawasan lama. Babul Bilal. Babul Bilal ni adalah tempat sahabat Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Subhanallah. Selepas kewafatan, seperti mana yang kita pernah dengar sejarah, Saidina Bilal radhiyallahu anhu adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tak sanggup lagi melaungkan azan. Sebab apa? Setiap kali sahabat Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau akan pengsan. Beliau akan pengsan sebab kerana apa tuan-tuan? Kerana merindukan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Bilal tak sanggup lagi kan nak duduk Madinah, sebab Rasulullah SAW dah tak ada, dah wafat kan.
Jadi sedihlah. Jadi Saidina Bilal ni membawa diri ke bumi Syam. Jadi siapa tuan-tuan kalau ada rezeki ziarah ke bumi Syam di Syria, di Damsyik, tuan-tuan boleh ziarah sahabat Nabi iaitu Saidina Bilal radhiyallahu anhu. Makam beliau di sana di Damsyik, Syria. Babul Bilal, subhanallah. Jadi inilah pintu yang mengatakan tempat Saidina Bilal akan keluar masuk melakukan azan. Saidina Bilal kata apa dengan sahabat kan? Saidina Abu Bakar kan? Ya Abu Bakar, macam mana aku nak melakukan azan sedangkan setiap kali aku melakukan azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali aku akan melakukan azan, aku akan pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengejut baginda Nabi SAW. Aku akan membangunkan Nabi SAW. Tapi sekarang ni Rasulullah dah tak ada. Jadi sampaikan cucu baginda Nabi SAW datang kepada Saidina Bilal. Wahai Bilal, merayu-rayu kan. Wahai Bilal, waktu tu di Syam. Waktu tu Saidina Bilal berada di Syam. Kemudian Saidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Saidina Bilal tengah tidur, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, tidakkah kau rindu padaku?" Kemudian Saidina Bilal bangun daripada tidur beliau. Kemudian beliau menangis teresak-resak kan. Kemudian beliau besok tu terus bergerak ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau bertemu dengan cucu kepada Nabi SAW iaitu Hasan dan Husain. Kecil lagi waktu tu. Hasan dan Husain kecil lagi. Kemudian memeluk kaki Saidina Bilal. "Wahai paman Bilal, wahai pakcikku Bilal kan. Tolonglah, kami rindu dengan suara azanmu." Kemudian dengan rayuan Hasan dan Husain, Saidina Bilal melakukan azan kan. Kemudian beliau melakukan azan sampai waktu permulaan Allahu Akbar tu, semua penduduk Madinah keluar daripada rumah. Seluruh penduduk Madinah keluar daripada rumah sambil mengatakan Rasulullah masih hidup, sambil menangis kan, subhanallah, masya-Allah kan. Penduduk Madinah keluar daripada rumah sambil menitikkan air mata, sambil menangis, Rasulullah masih hidup. Sebab apa? Mendengar laungan azan Saidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan kemudian waktu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Saidina Bilal pengsan kan, beliau pengsan. Sebab apa tuan-tuan? Tak sanggup tuan-tuan, hati tu berat. Subhanallah. Pengorbanan sahabat tuan-tuan. Babul Bilal. Jadi tuan-tuan boleh ziarah sini. Dekat pintu mana? Pintu 37. Mana pintu tadi? Pintu 38, sorry. Ini 38. Pintu Tamaniyah wa Talatin. Babul Bilal, subhanallah. Ni adalah tempat, ni 38 bahasa Inggeris dia, Saidina Bilal. Jadi tuan-tuan, saya pun tak pernah sampai lagi Damsyik, Syria. InsyaAllah doakan saya insyaAllah nak ziarah ke sana. Banyak sahabat-sahabat, saya dah ziarah di Mesir. Saya dah sudah ziarah sahabat-sahabat kita di sana. Salah satunya adalah Amru al-As, sahabat Nabi di sana, dengan banyak cucu-cucu, cicit-cicit Rasulullah SAW yang meninggal di Mesir. Sekarang ni saya sedang untuk simpan duit, untuk kumpul duit. Saya nak pergi ziarah di Damsyik, Syria. InsyaAllah doakan saya dapat ziarah sahabat-sahabat Rasulullah di sana. Ramai tuan-tuan sahabat di sana Damsyik. Ubaidillah Al-Jarrah pun di sana. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW yang terkena penyakit ta'un, syahid Jadi siapa yang kena penyakit ta'un, beliau meninggal, itu adalah kategori syahid. Kategori syahid tuan-tuan jadi ni syahid ni banyak. Syahid ni ada banyak. Meninggal tenggelam syahid, meninggal melahirkan anak syahid, meninggal sakit perut syahid.
Tapi terbaiknya adalah syahid di jalan Allah SWT, mati di jalan Allah. Itulah adalah syahid yang terbaik. Ya ahsan. Subhanallah, cantik Madinah. Subhanallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tuan-tuan melazimi kena melazimi zikir ni, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ya, ini guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz bagi tahu zikirnya, istighfarnya para malaikat. Istighfarnya para malaikat apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah. Zikirnya para malaikat, istighfarnya para malaikat, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi para malaikat yang tak ada dosa tu pun beristighfar kan. Apalagi kita manusia yang dosa banyak, jangan berhenti beristighfar kan. Istighfar. Kalau ada masalah dunia, istighfar. Kalau ada masalah susah dapat kerja, gaji sikit, istighfar kan. Zikir subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jadi siapa-siapa yang melazimi dengan istighfar ni, Allah SWT permudahkan urusan dia. Jom kita duduk dulu. Aduh, tak larat jalan. Duduk dulu tuan-tuan. Duduk dulu tuan-tuan. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dapat duduk. Sekejap tuan-tuan, bagi saya duduk sekejap dia dah buka lampu dah. Madinah pun ada 2 kali azan Madinah pun ada 2 kali azan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan tuan, ajaklah berzikir kan. Ajak kawan-kawan office kan, ajak. Jom kita berzikir sama-sama. Berzikirlah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kerana matinya anak Adam ni terputus segala. Tengok budak tu comel. Budak tu naik ni comel. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, matinya anak Adam tu, dalam hadis Nabi SAW beritahu, matinya anak Adam tu terputuslah segala amalan-amalan dia kat dunia kan, kecuali 3 perkara. Salah satu dia adalah ilmu yang bermanfaat kan. Kita dah mati tapi pahala tu masih berjalan. Dalam kita sekarang tak rasa, tapi dalam kubur nanti kita rasa. Dalam kubur nanti kita rasa pahala tu terus berjalan kan. Jadi dengan kita sampaikan satu ayat dengan kawan kita ajak dia berzikir kan. Jom kita berzikir subhanallah hamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Kita ajak macam tu, ajak santai-santai kan. Maka besok kita dah mati, kemudian kawan kita masih amal kan. Masih buat amalan tu, maka pahala tu akan mengalir kepada kita. Subhanallah. Jadi ramai yang tanya kepada saya kan, Ustaz, macam mana saya nak membahagiakan ibu saya, mak ayah saya, tapi beliau dah meninggal. Macam mana nak membahagiakan mak ayah kita yang sudah meninggal? Dengan sedekah jariah. Sedekah jariah kan, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh kan. 3 benda ni yang dapat membahagiakan orang yang telah meninggal. Jumpa anak yatim kan, jumpa fakir miskin, duafa, bagi diorang makan, kemudian niatkan sedekah atas nama mak ayah kita yang telah meninggal. Maka pahala tu akan berterusan. Kemudian berdoa kan. Ulama bagi tahu dalam sehari je kita tak mendoakan mak ayah kita, maka kita tergolong dalam golongan anak yang deraka kan. Doa. Jadi setiap solat tu doa kepada mak ayah kita. Doa pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kedua, doakan untuk baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemudian ketiga baru doakan mak ayah kita, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah.
Alhamdulillah, subhanallah. Doakan mak ayah kita yang telah meninggal kan. Jadi pahala itu terus menerus akan mengalir kepada kita, insya-Allah. Jemaah haji dah balik. Jadi memang kosong lah. Kosong tuan-tuan ni. Tidak penuh dengan jemaah haji itikaf. Belakang tu tempat perempuan. Yang nampak tuan-tuan nampak dia tak pakai kayu tu kan. Itu tempat perempuan. Aduh, kaki. Bagi saya rehat sekejap. Saya duduk sekejap. Kita akan jalan lagi. Rindu gate 326, masya-Allah. Subhanallah. Semoga mana yang dah sampai tu, mana yang dah sampai ke bumi Madinah tu, saya doakan semoga Allah Taala memberikan umrah dengan haji yang mabrur. Yang belum sampai